Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua di rumah? Cikgu harap semua sihat. Kita teruskan video pembelajaran Distance Learning dan Online Class Sains Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Fatin. Sebelum kita bermula, ada beberapa perkara yang cikgu ingin ingatkan. Yang pertama, sila tonton video pembelajaran ini selama 15 minit. Video pembelajaran ini adalah berdasarkan modul April Sains Tingkatan 1, muka surat 2 hingga 12. Setelah para pelajar semua selesai menonton video, semua pelajar perlu membuat latihan modul selama 30 minit. Nanti cikgu akan beritahu muka surat berapa yang awak perlu buat. Sebarang pertanyaan dan soalan bolehlah diajukan di WhatsApp selama 10 minit. Jangan lupa untuk like Facebook Mastermax Tuition Center dan juga subscribe YouTube Mastermax 2020. Modul Sains Tingkatan 1, Bab 4, Pembiakan. Jadi, semua pelajar sila buka modul anda sekarang. Kita akan belajar bab 4 iaitu bab pembiakan. Apakah yang kita akan belajar dalam bab pembiakan ni? Kita akan belajar jenis-jenis pembiakan iaitu pembiakan aseks dan juga pembiakan seks. Pembiakan aseks yang melibatkan haiwan dan tumbuhan. Pembiakan seks yang melibatkan manusia dan juga tumbuhan berbunga. Kita tengok dulu apakah maksud pembiakan. Pembiakan adalah proses penghasilan individu baru daripada induk. Dengan kata yang mudah, proses menghasilkan anak. Kebolehan membiak ini adalah untuk memastikan hidupan tertentu tu tidak mati tanpa meninggalkan anak. Okey, mengapa kita perlu tinggalkan anak? Kerana untuk memastikan kemandirian spesies. Jika tidak berlaku pembiakan, kita tak dapat menghasilkan anak. Maka hidupan ni akan pupus kerana tak ada generasi yang akan sambung generasi dia. Jadi pembiakan ini adalah sangat penting. Kita tengok dulu apakah itu pembiakan aseks. Pembiakan aseks adalah pembiakan yang melibatkan pertumbuhan bahagian barunya melibatkan satu induk sahaja. Maksudnya hanya satu induk terlibat. Anak yang terhasil adalah sama seperti induk. Kita panggil dia klon induk. Ada 5 cara pembiakan aseks. Yang pertama kita akan belajar iaitu berlahanda dua. Apakah itu berlahanda dua? Berlahanda dua ni adalah sel induk yang membahagi dirinya kepada dua bahagian. Jadi, cuba tengok dalam gambar rajah. Selepas dia membahagi dirinya, akan terhasil 2 sel anak yang baru. Contoh organisma yang menjalankan berlahanda dua adalah seperti ameba, paramecium dan juga bakteria. Kemudian kita ada cara melalui penunasan. Apakah itu penunasan? Jadi, ini adalah contoh hydra, pokok hydra. Dia akan menumbuhkan tunas baru daripada induk. Kemudian tunas itu akan membesar. Awak tengok nombor 2 ni. Kemudian nombor 3 dia akan memisahkan diri dia daripada induk. Ini adalah proses penunasan. Contoh organisma yang melakukan pembiakan melalui penunasan ni adalah hydra dan juga yeast. Kemudian kita ada pembiakan aseks yang seterusnya, pembentukan spora. Okey, pembentukan spora ni berlaku, nampak ni ada spora, kemudian dalam spora ni ada sporangium seperti biji benih lah, benih-benih kecil. Jadi sporangium spora ni akan meletus dan melepaskan sporangium melalui penyebaran angin. Jadi sporangium ni akan dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh organisma yang melakukan pembentukan spora adalah seperti kulat, lumut, cendawan, paku pakis. Seterusnya kita ada pembiakan melalui penjanaan semula. Apakah maksud penjanaan semula? Penjanaan semula ni adalah pemisahan badan daripada induk dan bahagian badan tu akan dijana semula, akan tumbuh semula menjadi individu yang baru. Contoh seperti tapak Sulaiman. Tengok tapak Sulaiman ni ada 5 cabang tangan dia kan. Jadi satu ni akan terputus dan akan bercambah menjadi individu yang baru. Kemudian kita ada cacing pipih iaitu planaria. Planaria pun melakukan penjanaan semula untuk membiak. Okey, seterusnya kita ada pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni ada banyak.
Okey, kita akan tengok dulu. Yang pertama, melalui daun. Okey, nampak tak dalam gambar ni? Pucuk muda akan tumbuh daripada tunas. Tunas ni akan tumbuh daripada daun. Contoh tumbuhan yang melakukan pembiakan vegetatif ni adalah seperti pokok setawa dan juga pokok begonia. Kemudian kita ada batang rayap. Batang rayap ni akan menjala, maksudnya merayap lah, akan menjala dan kemudian akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang melakukan pembiakan melalui ini adalah seperti strawberry dan pokok kiambang. Kemudian kita ada melalui keratan batang, contoh pokok tebu dan bunga kertas. Pokok tebu ni akan tumbuh anak baru di atas batang keratan batang ni. Jadi kalau awak nak tanam pokok tebu, awak potong keratan batang, kemudian tanam dalam tanah dan akan tumbuh individu yang baru. Kemudian kita ada cara melalui berbawang. Berbawang ni contohnya seperti bawang akan tumbuh tunas baru di ke atas daun sukulen dia ni. Dan akan tumbuh sebagai individu yang baru. Kemudian kita ada rhizome. Rhizome ni pokok baru akan tumbuh di atas batang dia. Contoh seperti halia, kunyit dan serai. Kemudian anak pokok. Kita ada contoh pokok bambu dan juga pokok pisang. Okey, pokok pisang ni, nampak tak pokok pisang? Kat sebelah dia yang kecil ni akan tumbuh anak pokok yang baru. Lama-lama anak pokok ni akan membesar menjadi pokok seperti pokok induk. Kemudian kita ada cara umbisi. Umbisi ni adalah pembengkakan batang. Batang dia bengkak, kemudian akan tumbuh tunas baru di atas umbisi ni. Umbisi baru akan tumbuh. Contohnya seperti ubi keledik dan juga ubi kayu. Yang terakhir sekali, pembiakan vegetatif adalah tuber, melalui tuber. Contoh adalah ubi kentang. Dekat ubi kentang tu awak pernah tengok kan? Ada macam mata-mata kan dekat ubi kentang tu. Okey, matanya akan tumbuh menjadi tunas dan juga batang baru. Dan akan tumbuh sebagai individu yang baru. Okey, itu yang... Okey, seterusnya kita masuk kepada pembiakan seks. Apakah itu pembiakan seks? Pembiakan seks ini melibatkan dua induk. Okey, induk ini mempunyai organ pembiakan. Yang pertama, sel gamit jantan. Induk jantan mempunyai sel gamit jantan. Kemudian kita ada induk betina yang mempunyai sel gamit betina, iaitu telur. Kemudian ia melibatkan persenyawaan. Ada dua persenyawaan yang berlaku. Satu persenyawaan luar dan satu lagi persenyawaan dalam. Apa yang berlaku di persenyawaan luar? Berlaku di luar badan betina. Dan ia berlaku dalam air. Contoh ni seperti haiwan lah. Nanti kita akan tengok haiwan apa. Lagi satu persenyawaan adalah persenyawaan dalam. Contoh seperti manusia. Ia berlaku di dalam badan betina. Okey. Pembiakan seks ni adalah mempunyai kelebihan kerana ia akan memberikan variasi anak yang pelbagai. Anak yang lahir tu tak akan sama dengan induk asalnya. Sebab apa? Sebab ada gabungan dua induk, iaitu induk jantan dan induk betina. Okey. Manakala kalau pembiakan seks hanya berlaku satu induk saja kan. Jadi induk yang terhasil adalah sama. Kalau induk pembiakan seks, induk yang individu yang hasil tak akan sama dengan induk. Okey. Kita tengok contoh pembiakan seks dalam badan manusia ataupun dalam haiwan lah. Kita ada induk jantan, gamit jantan. Kemudian kita ada induk betina yang menghasilkan gamit betina. Contoh adalah gamit jantan tu adalah sperma. Contoh gamit betina adalah ovum. Kemudian sperma dan ovum ni akan bercantum dan berlaku persenyawaan, iaitu persenyawaan zygot, pembentukan zygot. Zygot ni adalah anak lah. Dan terhasillah organisma baru. Mari kita lihat apakah perbezaan antara persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Okey. Tempat persenyawaan. Kalau persenyawaan luar, ia berlaku di luar badan induk betina. Kalau persenyawaan dalam, ia berlaku di dalam badan induk betina. Kalau bagi bilangan anak yang terhasil, jika persenyawaan luar, anak yang terhasil itu adalah banyak. Kenapa banyak? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Persenyawaan dalam, anak yang hasil adalah sedikit. Ia juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran untuk persenyawaan luar. Okey. Biasanya persenyawaan luar ni berlaku di dalam air. Contoh haiwan adalah seperti amfibia dan ikan. Amfibia tu seperti katak, ikan. Jadi kenapa anak yang hasil tu banyak?
Kerana bila induk betina ni dia melepaskan telurnya di permukaan air, di dalam air, tentulah akan ada ancaman terhadap telur-telur tersebut. Jadi induk betina ni akan menghasilkan telur yang sangat banyak dan akan disenyawakan oleh induk jantan di luar. Induk jantan tu akan senyawakanlah telur tu di luar. Okey. Kemudian induk tu akan individu tu akan membesar. Jadi disebab itulah bilangan anak yang terhasil tu adalah banyak. Okey. Kalau persenyawaan dalam, anak yang terhasil tu adalah sikit kerana ia berlaku di dalam. Contoh macam manusia, kita akan mengandung satu anak ataupun kembar dua anak. Kalau contoh haiwan seperti kucing, akan lahirkan anak dalam 2 atau 3, 4 ekor macam tu. Tak banyak, sikit je. Dan persenyawaan dalam tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran sebab dia berlaku di dalam, tak ada apa-apa. Contoh adalah seperti mamalia, burung dan juga reptilia. Okey, kita dah belajar kan? Apakah itu pembiakan aseks dan apakah itu pembiakan seks. Setelah menonton video ini, awak semua bolehlah menjawab latihan 1 hingga latihan 3 modul April muka surat 10 hingga 12. Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan kepada cikgu melalui WhatsApp. Selamat menjawab. Jumpa lagi. Bye.